Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu Syekh Ali Jumaah hadir ke satu majlis perkahwinan yang persis dengan seorang ustaz sebelum ini hadir majlis perkahwinan berkenaan dan beliau bersalaman dengan wanita-wanita di situ. Jom kita tengok video berkenaan dan kita ambil manfaat ilmu selepas ini. Okey. Ini majlis perkahwinan orang Arab memang macam tu biasa ni Standard macam ni lah orang Arab kalau kahwin. Lagi kalau kahwin dekat tempat-tempat yang mewah kan. Itu Syekh Ali Jumaah pakaian biasa, dia pakai baju warna hijau. Dia bersalaman dengan mungkin bapaknya ke apa. Okey. Tu nampak dia bersalam dengan perempuan tu. Tadi dia dah bersalam dengan perempuan yang belakang tu. Dan bukan seorang dua dalam video-video yang lain juga tunjuk yang Syekh Ali Jumaah bekas mufti daripada negara Mesir bersalaman dengan wanita. Dan ini bukan kali pertama. Jadi sahabat-sahabat, video itu jadi viral disebabkan Syekh Ali Jumaah yang datang ke Malaysia baru-baru ni dan dianggap sebagai tokoh besar mazhab Syafi'i yang datang dan memberikan pandangan-pandangannya dan dijadikan sebagai tokoh panduan kepada orang-orang Islam yang berada di Malaysia ini. Jadi orang bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Jumaah ni boleh ataupun tak? Sebab kebiasaan di negara Malaysia kita ni tak boleh nak dilakukan hal berkenaan. Oleh sebab itu, jom kita ambil manfaat ilmu terhadap isu ini. Kita tengok satu kenyataan yang berada di dalam website Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi, Hukum Bersalaman dengan Berlainan Jantina tahun 2019 buku ni. Soalan dia, bersentuhan dengan bukan mahram sekiranya berlainan jantina menghulur tangan untuk bersalam, adakah perlu menyambut tangan untuk bersalaman kerana mahu menjaga hati? Jawapan, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah ila akhir. Kemudian dimasukkan perbahasan tentang bersalaman berlainan jantina ajnabi. Berkenaan dengan bersalaman berlainan jantina, hadis daripada Muhammad bin Munkadir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar daripada Umaymah binti Ruqaiqah menceritakan, ji'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin nubayi'uhu faqala lana fi mastata'tunna wa ataqtunna inni la usafihun nisa. Ketika aku datang bersama perempuan untuk membai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bai'ah perjanjian kepada apa yang kalian mampu dan berupaya, akan tetapi aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini ada hadis yang sahih. Begitu juga hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi ma massat yadahu yadam ra'atin tun fil mubaya'ah ma yubayi'uhunna illa biqaulih. Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disentuh oleh wanita bukan mahram sekalipun dalam bai'ah perjanjian mereka, hanya membai'ah dengan ucapan saja. Riwayat Imam Bukhari. Anda berujuk dan kitab Sahih Bukhari yang kita telah terjemahkan di dalam bahasa Melayu Malaysia. Ini bukunya. Seterusnya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarahnya melarang bersalaman di antara lelaki dan perempuan. Fala yusafihur rajulu imra'ah wala aksuhu. Dilarang bersalaman lelaki dan perempuan dan begitu juga sebaliknya. Rujuk Fathul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj. Di dalam hal ini Imam Bujairami di dalam hasyiahnya menyatakan dan disunatkan bersalaman iaitu sesama jantina, adapun sekiranya berbeza jantina pada yang mempunyai hubungan mahram, suami isteri, kanak-kanak yang tidak mempunyai daya tarikan bersyahwat atau orang tua dengan menggunakan pelapik, maka dibolehkan tanpa bersyahwat dan mengundang fitnah. Pandangan Syekh Dr. Qardawi pula dalam fatwa menyatakan jawaz musafahar rajulil mar'ah bisyartain huma an takuna hunaka darurah wa hal amanatil fitnah. Dia haruskan bersalaman di antara lelaki dan perempuan sekiranya dalam keadaan darurat dan aman daripada fitnah. Syekh Ali Jumaah menyatakan. Ini nampak. Jadi rujukan yang digunakan oleh Jabatan Mufti adalah Syekh Ali Jumaah. Kita tengok apa Syekh Ali Jumaah sebut. Syekh Ali Jumaah menyatakan hukum bersalaman di antara lelaki dan perempuan ajnabi, ulama berbeza pendapat berkenaan dengannya. Jumhur ulama mengharamkan. Maksudnya majoriti para ulama mengharamkannya. Melainkan mazhab Hanbali dan Hanafi membenarkan bersalaman dengan orang tua yang tidak mendatangkan syahwat dan tidak mendatangkan fitnah. Anda boleh rujuk dalam Darul Iftah Al-Misriyah fatwa bernombor 2287. Kesimpulan, berbalik kepada persoalan di atas, ulama berbeza pendapat berkenaan hal bersalaman dengan berlainan jantina. Dan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengharamkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya. Walaupun terdapat pandangan yang membolehkannya dengan
yang bersyarat. Sebaiknya keluar dari perkara khilaf merupakan perkara yang dituntut. Ini seperti yang dinyatakan oleh Syekh Al-Jum'ah. Sekali lagi disebut Syekh Al-Jum'ah. Liman ibtala bi syai'in min hadha an yuqallida man ajaza zalika min al-ulama wal khuruj min khilaf mustahab. Bagi sesiapa yang diuji dengan satu perkara, maka berpeganglah dengan pandangan yang diharuskan ulama dan keluar daripada khilaf itu merupakan perkara yang dituntut. Kami lebih cenderung kepada meraihkan mazhab dan keadaan setempat. Sebagai contoh, di Malaysia kebanyakannya bermazhab Syafi'i, akan tetapi sekiranya dalam keadaan dan situasi tertentu dibenarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Wallahu a'lam. Apakah syarat yang ditetapkan itu? Kalau ikut fatwa daripada mazhab Syafi'i, tak boleh. Kalau kita ikut syarat yang dibawa oleh Dr. Yusuf Qaradawi pula, ialah satu, aman daripada fitnah. Yang kedua, ada keperluan. Ada keperluan untuk bersalam itu. Mungkin dah menjadi adat kebiasaan orang di tempat itu untuk bersalaman, maka kita salam dengan orang perempuan. Dan boleh jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Jum'ah itu adalah perkara yang biasa di Mesir. Dan kita tahu, saya belajar di Mesir dan saya duduk di Mesir, saya tahu itu kebiasaan orang Arab di Mesir. Kalau di majlis-majlis seperti itu, orang bersalaman itu adalah perkara biasa. Bahkan kita selalu nampak juga dalam majlis-majlis rasmi, syekh-syekh kita bersalaman dengan wanita. Tidak terlepas Syekh Al-Jum'ah, Syekh Ahmadul Tayyib dan juga tokoh-tokoh ulama yang lain. Bahkan tokoh-tokoh ikhwan juga banyak kelihatan mereka bersalam. Bahkan bukan sekadar itu, kita tengok pemimpin-pemimpin umat Islam juga sangat ramai. Bahkan pemimpin daripada Kuwait, pemimpin daripada Arab Saudi juga bersalaman dengan wanita. Itu adalah perkara biasa yang berlaku pada hari ini. Dan menarik juga, pada tahun 2016 dulu, kalau anda ingat, ada berlaku kes iaitu TMJ, Tengku Mahkota Johor. Beliau bersalaman dengan isteri kepada Safiq Rahim ketika majlis pembukaan restoran milik Safiq Rahim. Dan gambar mereka bersalaman itu memang tersebar di media sosial. Selepas daripada itu, ramai orang kritik TMJ terhadap hal itu, dan TMJ buat satu gimmick yang cukup menarik, iaitu apabila ada peminat TMJ daripada rakyat-rakyat negeri Johor ataupun seumpama dengannya yang nak salam dengan TMJ, dia pakai sarung tangan besar yang berwarna hijau itu, seolah-olah menyindir orang yang mengkritik beliau. Dan menariknya, bukan sekadar dia buat hal itu, dia juga menyebutkan kenyataan bahkan baginda Sultan negeri Johor juga memberikan kritikan terhadap hal ini. Apa yang mereka sebut? Ini gambar parodi TMJ yang TMJ salam peminat dia dengan tangan hak. Dalam berita tahun 2016, Sultan, kita bersalaman semua bagi jaga hati dan juga maruah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar mahu rakyat menghenti menjadikan tindakan baginda dan Tunku Mahkota Johor, Tuanku Ismail bersalaman dengan orang ramai sebagai satu isu. Titahnya, baginda bersalaman dengan semua lapisan masyarakat, tidak kira lelaki atau perempuan, kerana peranan baginda sebagai raja. Saya bukan suka-suka bersalaman dengan wanita, tetapi sebagai raja, saya amat prihatin dengan hasrat rakyat yang ingin bersalaman. Saya ingin menjaga hati dan maruah rakyat yang mungkin tidak senang hati sekiranya hasrat mereka menghulurkan tangan untuk bersalam tidak disambut. Terima kasih atas teguran, tetapi bukankah keprihatinan raja terhadap rakyatnya merupakan perkara yang dituntut oleh agama? Soal Sultan Ibrahim ketika berucap merasmikan peringkat pertandingan baca Al-Quran Johor ke-60 di dataran Tanjung Emas semalam. Sehubungan itu, titah baginda, semua pihak perlu berhenti mencari publicity untuk kepentingan peribadi, tetapi sebenarnya merosakkan perpada rakyat yang telah dibina selama ini. Tunku Mahkota Johor sebelum ini dibidas oleh pengkritiknya kerana bersalaman dengan isteri pemain Johor Darul Ta'zim Safiq Rahim. Baginda bagaimanapun mempertahankan tindakannya dengan berkata, masalah sekarang adalah terlalu ramai orang yang cuba menjadi lebih bijak daripada Al-Quran. Kata TMJ, saya seorang Muslim dan agama suci Islam adalah lebih utama daripada saya. Saya akui yang saya bukan pakar, tetapi apabila ia berkaitan dengan agama Islam, satu perkara yang saya percaya adalah Allah SWT akan memberkati anda jika anda mempunyai hati yang baik, amanah, jujur, bantu-membantu dan menghormati orang lain. Dan menariknya, TMJ sebut, terdapat banyak mazhab di dalam Islam. Siapa kita untuk mengatakan siapa antara kita akan masuk ke syurga? Kita akan ke syurga. Soal baginda dalam satu posting di Facebook. Ditanya lagi, ramai yang mahu menghukum orang lain, terutama mengenai perkara-perkara kecil, sedangkan Islam adalah tentang kasih sayang dan menghormati antara satu sama lain. Sambil mengingatkan bahawa baginda dilahirkan untuk menjadi raja, baginda juga hanya seorang manusia yang tidak mempunyai hak untuk mengadili mereka. Untuk sekalian rakyat Johor, jadilah seorang Muslim, tetapi bukan dengan begitu taksub. Jadi seorang Muslim dengan menghormati satu sama lain. Johor mempunyai tradisi sendiri dan budaya, dan begitu juga dengan negeri-negeri lain. Kita semua berbeza. Berbeza dalam ajaran Islam, berbeza dalam agama yang lain, dan berbeza puak etnik. Menuding jari dan menilai satu sama lain tidak akan menjadikan
negara ini tempat yang lebih baik, katanya. Baginda kemudian memuat naik sebuah video yang menyindir para pengkritiknya dengan memaparkan baginda secara tiba-tiba disapa oleh peminat wanita ketika menuju ke kenderaannya. Baginda terpaksa memakai sarung tangan tebal berwarna hijau yang dibawa oleh seorang pembantunya sebelum boleh bersalaman dengan dua wanita berkenaan. Jadi banyak poin yang kita boleh ambil daripada kenyataan TMJ seperti isu mazhab dan sebagainya. Bahkan kita tahu pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i memang tak boleh bersalaman, dan TMJ dan mungkin juga ia mewakili rakyat negeri Johor tidak memilih pendapat berkenaan dan boleh bersalaman di antara satu sama lain. Saya tak tahu sejauh mana practicality bersalaman di antara berlainan jantina di negeri Johor, sebab sepanjang saya duduk di negeri Johor daripada tahun 2002 sampai 2006 dan saya sangat kerap pergi ke negeri Johor sampai ke hari ini pun, saya sangat jarang melihat orang-orang negeri Johor bersalaman di antara satu sama lain yang bukan mahram. Setahu saya, mereka bermazhab Syafi'i dan mereka tidak bersalaman di antara satu sama lain, melainkan orang-orang yang telah dibenarkan untuk bersalaman seperti yang disebutkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pun begitu, apa yang disebutkan oleh TMJ, apa yang disebutkan oleh Sultan itu juga perlu dihormati, dan apa yang beliau sebutkan juga mewakili rakyat negeri Johor. Jadi saya yakin kalau Syekh Ali Jumaah bersalaman seperti itu, orang negeri Johor memang tak ada masalah. Bahkan saya secara peribadi, daripada dulu lagi, saya memang ambil pendapat bahawa bersalaman antara lelaki dan perempuan ini tidak begitu menjadi masalah. Sekiranya ada keperluan dan aman fitnah. Macam seorang raja, seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin, apabila orang menghulurkan tangan untuk bersalam dengan dia, tak ada masalah untuk dia salam dengan orang tu. Tak berlaku apa-apa isu fitnah dan juga tidak ada apa-apa mudarat terhadap hal berkenaan. Tidak memegang najis pun. Pada tahun 2012, November 2012, saya ada sebut berkaitan tentang hukum bersamaan lelaki dan wanita. Yang pertama, mazhab Syafi'i mengharamkan sentuhan lelaki dan wanita tanpa mengira pengikat umur. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang kedua, hukum bersalaman antara wanita dan lelaki muda adalah haram di sisi ulama empat mazhab. Ia juga pendapat Ibnu Taimiyah. Tak boleh. So yang ketiga, salaman lelaki dan wanita yang tua, tiada pihak yang berkeinginan antara satu sama lain, dibenarkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. 4. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menambah, bersalaman antara lelaki dan wanita tua dibenarkan dengan syarat tiada syahwat, iaitu keinginan nafsu dan aman dari fitnah. Dalam ketika yang lain, Al-Qaradawi berkata, seorang Muslim tidak boleh bersalaman dengan wanita melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, ada keperluan. Yang kedua, tidak timbul fitnah. Ambil rujuk dalam Mawsu'ah Fiqhiyah dan juga Fatwa Mu'asar Dr. Yusuf Qaradawi. Dan waktu tu saya tunjukkan gambar Syekh Ali Jumaah bersalaman dengan seorang wanita tua. Dia pun tua, wanita tu pun tua juga. Dan saya yakin pandangan yang dia pilih ini adalah pendapat yang sama dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i dan bercanggah juga dalam pandangan mazhab jumhur para ulama. Mereka memilih pandangan minoriti yang membolehkan. Dan ini pula gambar Syekhul Azhar, pemimpin tinggi Al-Azhar, bersalaman dengan Angela Merkel, salah seorang daripada ahli politik daripada Jerman. Dan tak ada isu umur. Kalau nak kata tua, mereka umur lebih kurang juga. Dan ini pula adalah gambar Muhammad bin Salman, pemimpin besar Arab Saudi, juga bersalaman dengan wanita. Ini pula gambar Dr. Yusuf Al-Qaradawi bersalaman dengan wanita. Saya tak pasti wanita ni siapa, mungkin Aminah Wadud ataupun seumpama dengannya. Jadi dia bersalam dengan wanita juga di situ. Dan ini pula gambar bekas pemimpin PAS yang bersalaman dengan wanita. MP Hulu Langat kot. Ini dia bersalaman dengan artis. Ini gambar TPM1 bersalaman dengan pemimpin politik juga. Cuma yang ni saya tak jelas. Ini salam wanita ke bukan wanita ni? Sebab ni transgender. Sahabat, saya nak baca satu kenyataan lama daripada Dr. Mazhar berkaitan tentang isu ini. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Dr. Mazhar sebut, bersalaman lelaki perempuan masalah khilafiah, not a big deal. Ada seseorang dari Johor berbual tadi. Dia kata kami di Johor boleh bersalaman lelaki dengan perempuan bukan muhrim. Perkataan sepatutnya mahram. Kami berpegang kepada mazhab Syafi'i. Hanya geng Wahabi saja yang tidak benarkan. Saya beritahu dia bahawa mazhab jumhur, majoriti khususnya mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Boleh rujuk kitab-kitab mazhab Syafi'i. Namun di sana ada pendapat dalam mazhab Hanafi dan salah satu pendapat yang dikaitkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkannya. Secara umumnya, kelonggaran dalam hal ini diambil asasnya dari mazhab Hanafi dengan syarat-syarat tertentu. Secara peribadi, sejak belasan tahun yang lepas, telah menyatakan perkara bersalaman lelaki dengan perempuan bukan mahram atas keperluan dan syarat tertentu adalah khilaf. Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara yang lantang menyatakan keharusan hal ini secara bersyarat. Saya secara peribadi juga bersalaman jika ada keperluan dengan syarat-syaratnya. Demikian ketika saya berada di
di UK, juga di Malaysia bila keadaan memerlukan. Artinya, saya sama sekali bukan Wahabi. Saya beritahu kawan dari Johor, itu bukan big deal dalam fiqah dan ia masih boleh disenaraikan dalam masalah khilafiyah. Alhamdulillah, orang Johor juga mengamalkan pendapat di luar dari mazhab Syafi'i. Perlis dah lama pegang banyak pendapat mazhab Hanafi termasuk mewajibkan zakat harum manis. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, hanya padi dan makanan asasi yang lain. Namun apabila tauqih harum manis lebih kaya dari petani padi, maka pendapat mazhab Hanafi kita pilih kerana ia lebih kukuh dan praktikal. Tidak mengapa menerima pelbagai pendapat mazhab jika ada alasan dalilnya. Dengan syarat, jangan tuduh orang yang tidak mengamalkan mazhab Syafi'i sepenuhnya itu Wahabi. Peace. Wallahu a'lam sahabat. Saya berharap kita dapat ambil manfaat ilmu daripada perkongsian hari ini. Tak kisahlah awak mengambil pendapat mazhab Syafi'i ataupun mazhab jumhur, mazhab majoriti para ulama yang mengharamkan perbuatan itu, ataupun awak mengambil pandangan minoriti para ulama yang membolehkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram ataupun disebut sebagai ajnabi dengan dua syarat, iaitu ada keperluan dan aman daripada fitnah. Awak ambil mana-mana satu daripada pendapat-pendapat ini dengan tujuan yang jelas, iaitu bukan tujuan untuk bermaksiat, maka ia harus bagi anda. Tak ada masalah untuk anda ambil mana-mana pendapat. Moga-moga dengan kita mengambil pendapat-pendapat berkenaan akan lebih menjaga agama kita. Wallahu ta'ala alam sahabat. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari dan saya sekarang tengah buat combo 3 buah buku saya yang baru kita cetak RM30 saja. Anda dapatkan link dekat bawah. Support projek memandaikan umat dengan ilmu. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.